Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, alhamdulillah. Pada yang lebih salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan mulakan pertemuan kita untuk hari ini dengan bacaan hadis keempat daripada kitab Kiamat Hampir Tiba. Kita mulakan dengan bacaan hadis keempat daripada kitab Kiamat Hampir Tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafi salihina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, hadis yang keempat, ilmu agama akan beransur-ansur hilang. An Abdillah bin Amr wa ibn al-Aas radhiyallahu anhuma yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna Allah la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi walakin yaqbidu ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yatruk 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan wa su'ilu fa aftau bighairi ilmin fa dhallu wa adallu. Atau kama qala rawahu Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Aus radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut, yakni tidak akan menghilangkan ilmu dengan sekaligus daripada manusia, yakni daripada dada-dada manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Maka apabila para ulama sudah tiada, orang ramai akan memilih orang yang jahil sebagai pemimpin mereka. Maka apabila pemimpin jahil itu ditanya, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Lalu mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Baik. Di sini adalah bahwasanya satu riwayat lain menyebutkan bahawa fi akhir zaman
ubadun juhal wa qura'un fasaqa. Apa yang kita boleh kaitkan sikit daripada hadis ini dengan hadis yang baru kita sebut tadi, ubadun juhal fi akhir zaman. Fi akhir zaman ubadun juhal wa qura'un fasaqa. Atau kama qal hadithun hasan riwayat Ibnu Adi. Apa yang disebut di situ? Tadi kita baca secara umumnya mafhum daripada hadis ini, sampai satu ketika Allah Subhanahu Wa Taala akan angkatkan ilmu-ilmu di dalam dunia ini, angkat daripada dada-dada ulama. Maknanya Allah mematikan para ulama. Orang yang benar-benar ada ilmu akan sedikit demi sedikit diambil semula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu tinggallah manusia-manusia yang jahil yang diangkat sebagai pemimpin. Maka orang ramai akan mengikuti mereka, yakni pemimpin-pemimpin dari kalangan orang yang jahil. Jadi kita baca tadi, kita sebut tadi ada riwayat menyebutkan fi akhir zaman ubadun juhal wa qura'un fasaqa. Di akhir zaman nanti ahli ibadah, ramai di kalangan ahli ibadah mereka ni jahil. Sebab apa jahil? Sebab apa? Sebab mereka tidak mengambil ilmu. Semasa mereka berpeluang untuk mengambil ilmu, mereka tak ambil ilmu. Daripada siapa? Daripada ulama. Daripada orang yang memang sewajarnya diambil ilmu daripada mereka. Maka mereka beribadah dalam keadaan mereka jahil. Kemudian wa qura'un fasaqa. Dan orang-orang yang jahat, orang yang fasik, yang akan menjadi pemimpin. Kemudian disebutkan juga syiraril muluk wa syira'ir ra'iyah. Jahatnya satu-satu kepimpinan itu kerana kejahatan, yakni kelemahan daripada rakyat itu sendiri. Maksudnya dari sudut pemilihan, menaikkan satu-satu orang sebagai ikutan itu tidak lagi dititik beratkan soal ilmu. Kita sepatutnya kena rasa sedih dengan kehilangan ulama. Kerana seorang ulama yang telah meninggal tu akan mengkuburkan segala ilmu yang ada pada diri dia, yang ada di dalam dada dia. Dia bukan meninggal dengan jasadnya semata-mata, tetapi meninggal bersama dengan ilmunya sekali. Dia tidak meninggalkan ilmu itu. Itu yang kita kena sedih. Kalau patah tumbuh ya hilang berganti, tapi kalau ulama yang hilang maka susahlah nak cari ganti. Ilmu yang ada sekarang ini tentunya datang daripada zaman dahulu. Mana mungkin pada hari ini ilmu itu akan menjadi semakin hebat kalau bukan kerana bawakan yang datang daripada ulama-ulama yang dulu. Mana mungkin ulama-ulama yang dahulu tidak tahu, tidak menjumpai satu-satu induk
permasalahan, tiba-tiba kita pada hari ini, kita yang jumpa. Yang menyedihkan ada yang mendakwa mereka menjumpai satu-satu riwayat, satu-satu hadis yang ulama dahulu tidak jumpa. Kalau ulama dahulu tidak jumpa, bagaimana dibawa sehingga hari ini? Tentunya di dalam satu riwayat susu galuh yang datang daripada ulama yang dahulu. Cuma kita kena faham ada sebab, ada benda yang boleh diceritakan, disampaikan, ada benda yang tidak boleh disampaikan secara umum. Demi menjaga maslahat. Sebab tu ulama telah lamalah menutup pintu ijtihad. Tapi zaman sekarang ada golongan yang membuka semula pintu ijtihad itu sehingga orang ramai boleh membuat satu keputusan yang dianggap sebagai fatwa. Ini yang bahaya. Dan sekarang ni keterangan. Sekarang ini alim ulama sudah berkurangan, satu demi satu pergi meninggalkan kita. Kalau peribahasa ada mengatakan patah tumbuh hilang berganti, maka peribahasa ini tidak tepat berlaku kepada alim ulama. Tak boleh kita pakai patah tumbuh hilang berganti untuk kaitkan dengan keadaan ulama. Kerana kita banyak kehilangan ulama, namun sayang, 1000 kali sayang, pemergian mereka, para ulama itu tidak dapat diganti oleh yang lain. Kiranya ada penggantinya sekalipun, maka tidaklah sehebat mereka yang telah pergi. Ini kita kena akui. Pintu ijtihad ni maknanya pintu untuk buat satu ketetapan. Contoh Imam Syafi'i dengan ijtihad beliau, dengan satu kaedah dan keputusan beliau. Mengatakan sentuh wanita kalau ada wuduk batal contohnya. Mazhab lain Maliki, sentuh wanita tak batal. Mereka berijtihad, mereka mengeluarkan istimbat daripada ayat Quran, mengeluarkan hukum. Itu panggil pintu ijtihad. Kita dengar mujtahid tu, orang yang boleh berijtihad, yang menetapkan buat satu keputusan, hukumnya begini. Mujtahid mutlak dah tak ada. Setelah selesai daripada imam yang 4, tidak ada lagi mujtahid mutlak yang boleh buat keputusan. Tapi zaman sekarang pintu tu seolah-olah dibuka oleh golongan-golongan yang disebut juga oleh ulama tidak menjaga disiplin ilmu dengan tepat. Begitulah lebih kurang. Kita tak kata mereka tidak berilmu, tetapi ada ketikanya untuk kita nak sampaikan kepada umum benda-benda yang jangan sampai dia membawa kepada satu kerumitan, kesulitan yang menjadi global lah. Adapun khilaf yang biasa, contoh dalam fiqh ke apa sikit-sikit tu biasalah. Okey. Mereka para ulama hilang dan tidak berganti sehinggalah sampai nanti suatu saat permukaan bumi ini akan kosong daripada ulama. Maka pada waktu itu sudah tidak bererti lagi kehidupan di dunia ini. Alam penuh dengan kesesatan, manusia telah hilang nilai dan pegangan hidup. Sebenarnya para ulama lah yang memberikan makna dan erti kepada kehidupan manusia di permukaan bumi. Apabila mereka telah tiada, maka hilanglah segala sesuatu yang bernilai. Bijak, cerdik, pandai ni dia bukan timbang pada boleh skor A ke B ke C ke, bukan. Takkan kita nak kata orang yang duduk di dalam hutan sebab dengan sebutan sebagai orang asli, orang asal yang duduk di pegunungan, yang mana mereka tidak tahu macam mana nak menyelesaikan permasalahan matematik, sains dan seumpamanya. Takkan kita nak kata mereka bodoh. Di sana kita dapat ambil satu kesimpulan bahawasanya bodoh ataupun pandai, cerdik ataupun tak cerdik, ini dia timbangannya bagaimana kita melalui kehidupan. Bagaimana kita berjalan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita membuat keputusan dalam kehidupan kita, yang mana keputusan itu tidak menjejaskan kehidupan kita yang abadi.
Ya, kita buat keputusan untuk kehidupan kita yang sekarang, tetapi keputusan itu perlu dititik beratkan tentang kesannya pada kehidupan setelah mati. Faham tak dulu? Jadi timbangan cerdik atau tak cerdik itu bukan semata-mata pada pada keputusan A, B, C dan seumpamanya. Takkan kita nak kata orang yang tidak pernah sekolah, orang itu sebagai orang yang bodoh secara mutlak. Kiranya pada sampai satu ketika dia telah besar dan dewasa, dia boleh menguruskan kehidupan dia dan dia tidak menyusahkan orang. Dan dia tidak menyusahkan diri dia pada bahagian akhirat. Adakah dia ni orang yang bodoh? Itu kena titik berat juga di situ. Jadi nilai kehidupan yang sebenar ialah apabila seorang tu ada nilai hidupnya di akhirat. Nah, paling menyedihkan kita apabila kegiatan untuk melahirkan ulama ini tidak mendapat perhatian yang sewajarnya daripada masyarakat sekarang ini. Ilmu agama tidak banyak dipelajari berbanding dengan ilmu umum. Pondok-pondok dan madrasah-madrasah kurang mendapat perhatian dari para cendekiawan. Mereka lebih mengutamakan pelajaran di bidang keduniaan yang dapat menjanjikan keuntungan harta benda dunia. Oleh sebab itu, perlulah kita memikirkan hal ini dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Bukan kita mengenepikan secara langsung pengajian-pengajian berkaitan dengan ilmu dunia, tetapi jangan sampai menafikan akhirat. Jangan sampai menafikan akhirat. Cita-cita yang perlu ditanamkan dalam kehidupan manusia itu sebagai seorang hamba Allah ialah untuk menggapai syurga. Maka untuk menggapai syurga itu tidak salah kalau dia nak jadi engineer ke, nak jadi doktor ke, tetapi di dalam kerangka hamba Allah. Tapi untuk menjadi seorang yang berkerjaya sebagai doktor ke, engineer ke dan lain-lain kerjaya dalam kerangka sebagai seorang hamba Allah, tentu tidak perlu kepada agama. Ini agama mesti sentiasa naik dan tidak akan turun lagi. Cuba kita perhatikan, waktu kita kecil daripada kita lahir, kita dididik atau kita sendiri mendidik anak-anak kita daripada kecil dengan agama. Memperkenalkan dia macam-macam dalam perkara agama. Bismillahnya, doanya, itu, ini, serba-serbi daripada kecil. Berzikirnya, nak tidur berzikir, nak makan lagi berdoa, nak ni, kita didik. Jadi, waktu daripada lahir tu, agama dia naik dulu. Graf agama tu dia tingkat atas. Dunia belum bergerak. Graf agama sudah naik. Zikir, la ilaha illallah, subhanallah lah. Daripada dia baby, daripada lahir. Graf agama sudah mula naik. Tak? Sampai satu ketika dunia mula datang kejar di belakang. Graf dunia mula datang, mula naik, mula pergi. Tak? Mula melonjak, akhirnya agama terhenti. Terus memperkukuhkan lagi lonjakan-lonjakan dunia. Akhirnya agama terhenti. Wahai agama telah bermula awal meninggalkan dunia. Cuba kita perhatikan. Susah untuk nak melahirkan ulama seperti dulu. Pasal apa? Pasal sistem pendidikan agama sekarang sudah banyak yang lemah. Zaman sekarang pondok atau pengajian agama ibarat tempat akhir. Yang pandai-pandai dia sibuk dengan dunia. Yang lemah baru campak ke pondok. Kalau pondok-pondok didiami oleh mereka-mereka yang cendekiawan, yang genius, insya-Allah terlahirlah ulama-ulama yang berkaliber. Kan? Itulah yang berlaku. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemeliharaan dan terus menjaga kita daripada perkara yang boleh merosakkan akhirat kita. Insya-Allah. Itulah apa yang dapat kita sentuh daripada hadis yang keempat ini. Insya-Allah.
Jelas lah. Wallahu a'lam. Qadar tu dulu, kita sambung lagi lah. Jelas eh? Baik, sambungan risalah darah. Sambungan risalah darah. Contoh 41, muka surat 59. Nah. Okey, baik. Contoh 41, kita tengok, kita baca dulu. Pertama kali keluar darah, maknanya ni cerita mubtadi'ah lah. Mubtada'ah. Pertama kali keluar darah, kemudian berterusan selama 25 hari. Satu hari darah kuat hitam, satu hari darah lemah merah, berterusan silih berganti. Dia keluar darah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, sampai 25. Dia keluar darah hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah selama 25 hari. Baik, kita tengok keterangan. Tunggu sehingga hari ke-16, kemudian wajib mandi hadas kerana darah masih keluar dan telah melebihi tempoh maksimum haid 15 hari 15 malam. Pada hari ke-16 mandi. Dah boleh solat, puasa macam biasa kalau bulan puasa. Bermula hari ke-16 wajib solat, puasa jika Ramadan, halal, jima' dan lain-lain ibadah berkait suci. Qadha solat 14 hari. Haidnya dikira sehari semalam pada hari pertama keluar darah, 24 hari kemudian adalah istihadah. Keadaan ini tidak memenuhi syarat tamyiz yang keempat. Darah lemah tidak diselangi dengan darah kuat. Artinya darah lemah itu mestilah berturut-turut, tidak terpisah.
Right. Ni cerita pertama kali keluar darah, dia tak ada adat lagi. Bila dia keluar darah tidak ada adat lagi, dia belum pernah beradat, terus keadaan dia begini dalam contoh ni. Keluar sehari hitam merah, hitam merah, hitam merah berterusan. Bila berterusan, nak tak nak pada hari ke-16 dia kena mandi. Pasal apa? Pasal maksimum haid hanya 15 hari 15 malam. Sah untuk dikira sebagai haid dalam tempoh 15 hari 15 malam. Bila hari ke-16 masih keluar, maka dia kena mandi. Nak tak nak kena mandi. Tapi dia tidak ada adat, dia pertama kali datang darah. Maka macam mana nak kira darah dia? Oh, dia tamyiz tak? Tamyiz ni dia tahu membezakan darah tak? Kemudian dia menepati syarat tamyiz tak? Okey, dia kenal darah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, dia kenal. Maka macam mana nak hukum haid dia? Oh, hitam merah, hitam merah, hitam merah tu berterusan melebihi 15 hari 15 malam. Bila berterusan melebihi 15 hari 15 malam, dia luput syarat tamyiz yang keempat ditulis itu. Syarat tamyiz keempat yang mana? Darah lemah tidak diselangi dengan darah kuat. Sekarang darah lemah diselangi oleh darah kuat. Bila darah lemah diselangi oleh darah kuat, automatik hanya sehari semalam yang pertama saja dikira sebagai haid. Walaupun dia kena darah kuat dan darah lemah. Tapi kerana salah satu daripada syarat tamyiz yang 4 itu telah pun gugur, maka luput baginya tamyiz. Dia tidak dikira sebagai mumayyizah. Sebab apa? Sebab ada syarat yang gugur. Kan syarat tamyiz yang pertama darah kuat tidak kurang 24 jam atau sehari semalam. Yang kedua syarat tamyiz apa? Darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam. Kemudian itu bagi yang keluar darah berterusan lah, disebut sebagai istimrar. Yang keempat, darah lemah tidak diselangi dengan darah kuat. Artinya darah lemah itu mesti berturut-turut, tidak terpisah. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Okey. Okey. Jelas dulu. Boleh dapat? Okey, disebabkan di sini darah dia berselang kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Bila kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, maka yang dihitung sebagai haid hanyalah sehari semalam yang pertama. Sebab apa? Sebab darah kuat dan darah lemah terpisah, berpisah-pisah. Walaupun dia kenal darah, walaupun dia tahu mana darah lemah, mana darah kuat, tapi sebabkan darah lemah dan darah kuat dia berpisah, diselangi oleh darah lain, maka dia dikira ghairu mumayyizah. Itu untuk contoh mana? Sahabat kita tanya. Dua hari hitam, 14 hari merah. 16 hari hitam yang diukur sebagai mumayyizah. Saya masih faham?
Tu contoh yang contoh daripada contoh 40 Daripada contoh 40 Yang daripada contoh 40 hari tu kita ada sembang tu Okey. Baik. Sahabat kita tanya, 2 hari hitam, 14 hari merah. 2 hari hitam, 14 hari merah, 16 hari hitam kan? Minggu lepas kita sebut mumaizah Minggu lepas kita sebut mumaizah Yang ni ghairu mumaizah pasal darah lemah ni dia kurang daripada 15 hari 15 malam ni. Dia kurang. Betul lah ni ghairu mumaizah. Tak? Dia ghairu mumaizah. Maka pada hari ke-16, dia mandi walaupun 2 hari darah hitam tapi yang dihukum haid hanya sehari semalam saja. Betul. Tak? Pening dah lah tu seminggu lepas tu yang pertemuan terakhir tu. Tak? Terima kasihlah memperingatkan semula. Kenapa yang ni jadi ghairu mumaizah? Kerana darah kuat ini kurang daripada 15, darah lemah di sini kurang daripada 15 hari, 15 malam. Tak? Okey. Kemudian di sini juga ada penanda dia lagi. Darah hitam, darah kuat yang kedua dia pula lebih daripada 15 hari 15 malam. Ni. Darah lemah kurang 15 hari 15 malam. Darah kuat yang kedua itu dia lebih. Ya, dia lebih. Dia lebih daripada bila habis darah lemah, keluar darah kuat melebihi 15 hari. Itu antara kaedah yang kita boleh pakai lah. Jelas tak? Mana sahabat kita tadi? Dapat tak? Ya, kita bagi tahu dah. Soalan yang soalan 40, bukan soalan 40, contoh 40 tu. Sesuai tukar dengan soalan ni yang Ustaz. Ya, boleh. Ataupun soalan yang 40 tu pun kita boleh tambah hari. Boleh.
kita boleh tambah darah kuat kedua tu tambah lagi 4 hari. Ya, jadi 16 hari. Pun boleh juga. Dia tetap sama keadaan dia. Darah lemah kurang, darah kuat lebih. Baik. Saya ada masalah kitaran yang pendek setiap bulan. 25, 26, 27. Tapi darah haid biasanya panjang. 14 hari, 15 hari. Termasuk nakok. Tempoh suci tak cukup 15 hari. Oleh itu saya ambil beberapa hari sebagai istiadah pada permulaan haid. Selama ni saya was-was mengenai ibadah saya yang saya lakukan. Saya tak apa jelas ni. Kitaran yang pendek setiap bulan 25, 26, 27 tu maksudnya apa? Saya tak apa jelas. Okey. Biasa haid berapa hari? Haid, kalau haid sampai 15 hari termasuk nakok. Tak apalah termasuk nakok. Kira semua 15 hari je. Daripada hari pertama sampai hari ke-15. Ada berhenti saat hari ke-7. Hari ke-8 itu keluar balik. 7 ke-8 tak ada tu keluar balik. Tak apalah. Okey. Masalahnya tak cukup lagi berapa hari. Tak cukup lagi berapa hari. Kita habis dah. Okey, hari ke-16, 17, 18 sampai berapa? Nah, sepatutnya mesti sampai 30. Betul tak? Sampai 30. Betul? 25, 26 dah keluar balik dah darah. Kalau 25, 26, 27, 28 tu keluar darah, maknanya dia masih dikira baki suci lah. Kalau begitu, betul lah di permulaan keluar darah, belum cukup suci, maka digenapkan sucinya dulu. Setelah genap suci 15 hari, bercampur dengan permulaan keluar darah, barulah contohnya sepatutnya sekurang-kurang suci dia mesti sampai 30. Contoh daripada hari pertama keluar darah sampai hari ke-15. Okay, hari ke-16 dia start suci. Maksudnya sampai hari ke-30 patutnya dia last suci. Hari ke-31 baru dikira haid baru. Tetapi 25, 26, hari ke-25, 26 dah keluar darah dah. Hari ke-25, 26 sampai ke-30 ni yang keluar darah ni semua dikira istiadah baki suci. Darah yang start pada hari ke-31 baru dikira haid. Bermula haid. Bagi istiadah baki suci. Jika baki suci tak cukup dan datang darah yang pada ketika belum cukup baki suci, cukupkan baki suci walau darah sedang keluar. Katalah darah keluar waktu tu suci baru 11 hari. Waktu darah keluar tu cukupkan bagi cukup 15 dulu. Hari ni keluar baru hari ke-12 suci. Tak kira haid lagi, istiadah. Masih dikira istiadah. Istiadah ni hukum dia suci. Keluar lagi, baru 12 hari. Keluar lagi 13 hari. Keluar lagi 14 hari. Keluar lagi 15 hari. Dah cukup 15 hari suci, hari berikutnya barulah dihukum sebagai haid. Malena Martin ke apa? Macam mana nak baca? Mujahidah perindu syahid ni dah jelas dah. Kita jelas dah ke dengan isu yang berlaku? Bersabit dengan perbincangan yang lalu. Yalah, saya meminta maaf lah, waktu tu dah ujung-ujung kot, mungkin kita pun dah. Jadi perbincangan kita pun dah mamai lah kot. Ya, kalau istihadah ni hukum dia suci, maka wajib solat. Baik, jelas Soalan 41, contoh 41 clear ni yang darah kuat lemah sampai melebihi 15 hari 15 malam,
bagi mubtadaah, maka sehari semalam yang pertama sahaja dikira haid, selebihnya semua dikira istihadah. Mandi pada permulaan hari ke-16, lepas tu qada solat 14 hari lah. Jelas lah. Takat ni clear semua, insya-Allah. Selama mana belum cukup tempoh sekurang-kurang suci antara dua haid, maka dengan syarat dia bukan bersambung lah antara 15 dengan 16. Dengan syarat hari ke-15 dan ke-16 dia tidak bersambung keluar darah. Orang yang nak beradat dengan haid adat 7 hari, hari ke-8 suci, hari ke-9 waktu zuhur ada keluar setitik darah warna kuning koko dan tak solat. Lepas asar cek balik dah tak ada, mandi hadas. Esok harinya ke-10 zuhur cek kapas ada setitik koko dan perkara ini berulang sampai ke-11. Dan adakah sepanjang tempoh contoh zuhur waktu zuhur kena cek setiap saat Ustaz? Dari awal waktu zuhur hingga habis waktu zuhur. Untuk membolehkan dia solat atau solat atau tak solat. Penat asyik mandi. Lepas tu tak boleh solat. Solat pun takut. Orang yang biasa ada 7 hari. Nanti kita nak masuk lah lepas ni kan. Tak apalah dia dah tanya ni. Orang yang adatnya biasa 7 hari. Kemudian hari ke-8, ke-9 tak ada darah. Hari ke-10 dia cek tengok ada darah. Bila ada darah, tak bolehlah solat. Tetapi darah itu darah itu berhenti pada waktu asar. Pada waktu asar dia cek tak ada pula. Maka dia mandilah asar tu. Solat qada jelah. Zuhur. Itulah aturan dia. Memang begitu. Aturan tu dah betul dah lah. Begitulah aturan dia. Cuma pada hari ke-8, hari ke-9 hari ke-8 ke-9 yang dia dah dia 7 hari. Hari ke-8 dah suci, dah mandi. Hari ke-9 keluar setitik darah. Keluar dengan sebab bukan dia cek. Maka di situ memang tak dapat nak elak. Tapi tak wajib dah dia cek pada hari ke-8 ke-9 tu dia tak wajib ambil cotton cek lagi dah. Tak wajib. Tak wajib. Yang wajib dia cek apabila dia dapati di pad dia tidak ada darah. Untuk memastikan benar-benar tak ada darah, dia kena cek. Selepas dia cek sah tak ada darah, maka dia mandi. Lepas tu dia tak pakai pad dah kan, pasal dia dah yakin dia dah suci. Tiba-tiba dia tengok ada lagi di seluar dalam dia pula. Pasal dia tak pakai pad dah, tapi dia tengok kat seluar dalam ada pula lagi sikit. Bila ada sikit lagi, dia kena mandi balik ya. Dia macam tu je. Yang wajib dia kena cek itu pada ketika dia hari pertama dia datang darah dia pakai pad kan. Sampai hari ke-7 dia tengok kat pad tak ada dah. Waktu tu dia wajib cek. Mungkin darah yang keluar tu tak sempat sampai ke pad. Jadi tengok pad tak ada. Oh, dah kering dah kot. Tapi dah kering ke tidak tu yang ni wajib dia cek dulu. Bila dia dah sahkan memang betul tak ada juga, maka dia pun mandi. Selepas tu dia tak wajib cek dah. Tapi kalau ikut keterangan dia di sini, Hana Ichigo apa?
Kata keluar darah, maknanya bukan dia cek, darah tu nampak keluar. Mungkin semata dia buang air kecil ke, dia nampak keluar ada macam, ada bintang, titik-titik warna coklat, kuning-kuning. Itu masih dikira darah kerana dalam tempoh sah haid. Masih tempoh dalam 15 hari, 15 malam. Okey. Jelas, ha? Jadi kalau waktu zuhur dia cek ada, waktu asar cek tak ada, mandi asar tu kena qada lah zuhur. Tapi kalau dia cek zuhur ada, asar ada, maghrib tak ada, dia mandi, solat maghrib saja. Asar dengan zuhur dia tak perlu qada. Sebenarnya dia bukan lagi satu isu besar kan. Okey. Yang kata wajib cek setiap kali waktu solat tu, bagi yang keluar, sejam 2 jam, sejam 2 jam, sejam 2 jam, sejam 2 jam. Tapi dia dah keluar dah macam biasa sampai hari ketujuh tu lah dia cek tak ada, dia dah mandi dah. 8 tak ada, 9 tak ada. Tiba-tiba hari ke-10 waktu nak kencing ke nak apa ke, dia waktu dia nak bersuci, dia tengok ada keluar. Ada keluar. Bila ada keluar, di situ tandanya masih haid. Maka biasanya bila dia nampak ada keluar tu, dia akan pakai pad lah. Dia ada pakai pad. Bila dia pakai pad, sekejap lagi waktu asar sekejap lagi, mesti dia nak buka pad. Asar tu waktu baru dia wajib cek. Untuk memastikan betul ke dekat pad aku ni tak ada, bersamaan dengan di dalam faras juga tak ada. Kalau dalam faras tak ada, maka mandilah dah. Maknanya jangan tak perlu dicek. Tak ada suara. Tak ada suara. Maka tak perlulah dia nak kena cek setelah dia dah suci 7 hari, dia dah suci, lepas tu saya saja nak pergi cek lagi, tak perlu dah. Tak menjadi kewajiban dia. Yang wajib cek ni bagi orang yang memang keluar dah putus-putus. Maka orang ni dia wajib cek. Jadi kena jelas situ. Habis ya? Okey dah, stop soalan dulu nah. Kita nak baca dah. Okey, stop soalan dulu lah. Seterusnya, stop soalan dulu tambah ya. Okey. Minta maaf lah, saya tak berapa aktif sangat. Tak berapa segar sejak seminggu ni. Banyak kelas-kelas yang tertangguh. Hijau bukan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, hijau tidak termasuk dalam kategori darah, warna darah. Okey. Baik-baik, stop sekejap. Kalau ada soalan-soalan terlepas atau tak jawab, aku minta maaf lah. Saya memang sejak seminggu ni tak apa segar. Okey. Banyak kelas-kelas yang tertangguh. Tapi kelas darah ni paksa jugalah. Pasal kalau tertangguh tak jadi juga. Tengoklah. Baik. Yang ketiga, muka surat 61. Daripada kategori mustahadah, istihadah, orang yang ada istihadah. Iaitu mu'tadah mumayyizah. Mustahadah, mu'tadah mumayyizah. Mustahadah maknanya orang yang dijangkiti istihadah lah. Mu'tadah maknanya yang pernah beradat.
Muqtadah ini yang pernah beradat. Mumayyizah yakni yang tahu membezakan darah serta mencukupi syarat tamyiz. Jadi kita bacalah. Mustahadah, muqtadah, mumayyizah. Siapa yang masih belum dapatkan buku rujukan boleh buat belian, buat pembelian lah, insya-Allah, mudah ada rezeki. Bukan apa, untuk memudahkan tuan-tuan perempuan buat rujukan dan lebih nampak apa yang kita bicarakan lah. Itu saja. Stok pun dah tak banyak. Stok pun dah tak banyak, jadi kita pun tak tahulah sama ada akan buat cetakan lagi ataupun tidak. Pasal kita pun terpaksa kena fikir juga, kalau kita buat cetakan baru, kita ada kita kena cetak kena cetak ikut minimum cetakan untuk kita kekalkan harga. Kalau kita nak buat sikit-sikit, jadi harga jadi naik. Biasalah tu, macam mana kan, memang itulah law printing dia macam tu kan. Bila sikit harga mahal, bila banyak harga murah. Nak murah lagi kena cetak lagi banyak lagi. Jadi saya tak tahulah sama ada kita akan buat cetakan lagi ataupun tidak. Mungkin habis yang ni je, pasal saya ada bercadang untuk buat edisi kemas kini. Untuk kita nak selesaikan yang ni, kita guna yang ni dululah. Baik. Apa dia mustahadah, muqtadah, mumayyizah? Iaitu wanita yang pernah keluar haid dan suci antara dua haid. Yakni sudah pernah beradat haid serta pernah beradat suci antara dua haid. Perempuan yang kata muqtadah ni, dia pernah haid. Haid macam biasa, tak ada masalah. Lepas tu suci antara dua haid, lepas tu datang haid balik, macam tu lah. Tu panggil muqtadah. Cuma tiba-tiba dia dijangkiti istihadah. Tiba-tiba dia dijangkiti istihadah. Dia dah pernah ada adat sebelum ni bertahun-tahun dah macam biasa aja. Tiba-tiba tak tahulah pasal apa, sejak-sejak dia mula main yoga lah, sejak-sejak dia mula ikut senam aerobik lah, sejak dia berzumba ni lah. Sejak-sejak dia rajin terkinja-kinja sikit kat rumah, nak kurus. Dia hormon pun tunggang terbalik. Tiba-tiba keluar darah dah tak tentu arah. Darah tu tak tentu arah. Dia tu dah tak tentu arah juga dah. Kan? Dengan darah-darah sekali tak tentu arah. Sebelum ni okey. Bila datang darah yang tak tentu arah, dia panggil mustahadah. Tak? Itu mumayyizah. Mumayyizah ni dapat membezakan sifat darah serta memenuhi syarat tamyiz. Itu ringkasan dia apa? Muka surat 61 tu, tengok. Yang titik-titik tu. Pernah haid dan suci antara dua haid. Itu panggil muqtadah. Tahu membezakan sifat darah. Memenuhi syarat tamyiz. Yang ni dipanggil mumayyizah. Mustahadah, muqtadah, mumayyizah ini sama keadaannya dengan mubtada'ah, mumayyizah. Mubtada'ah ni pertama kali keluar darah. Iaitu darah kuat dikira sebagai haid, manakala darah lemah dikira sebagai istihadah. Sama aja. Dia kata, tapi kan dia pernah beradat. Ya, dia pernah beradat. Cerita dia. Dia pernah beradat. Mana pinjam pensel tu? Dia pernah beradat.
Okay. Memang dia pernah beradat, tapi adat kan boleh berubah. Adat kan boleh berubah. Ada keadaan yang kita ikut adat dia, ada keadaan yang kita ikut tamyiz. Jadi tamyiz lagi kuat daripada adat. Kat sini yang kita nak bincang. Boleh? Jadi jangan terkinja-kinja sangat. Takut darah tadi tak apa nak elok. Tak? Contoh 42. Adat haid terakhir 5 hari. Adat dia 5 hari. Adat 5 hari. Terkini keluar darah 27 hari. 21 hari darah lemah merah. 21 hari darah lemah. 6 hari darah kuat hitam. Macam mana nak buat? Dia tengok keterangan. Tunggu sehingga hari ke-16, kemudian wajib mandi hadas kerana darah masih keluar. Bila cerita mustahadah, mesti darah tu lebih 15 hari. Kena faham yang tu. Tu pun benda yang penting nak dipahami juga. Bila kita cerita je mustahadah ataupun istihadah, tentu darah tu melebihi 15 hari. Dan ianya bersambung antara hari ke-15 dan hari ke-16. Ini kena ingat. Bila sebut istihadah, mustahadah, perempuan yang dijangkiti istihadah, ianya mesti berkisar kepada kes darah yang keluar melebihi 15 hari, dan darah yang keluar melebihi 15 hari itu ialah darah yang bersambung antara daripada hari ke-15 dan hari ke-16. Kalau tak bersambung, dia cerita lain. Kan kita tak mau bahas yang tu. Kita dah cerita yang tu dah lepas dah. Istihadah baki suci tu cerita dah lepas dah. Jelas dulu tak? Jangan tanya soalan dulu. Jelas ke tidak je dengan penerangan kita ni dulu. Perbincangan kita ni dulu. Soalan nanti kita bila, kalau ada buka soalan kita tanya. Kalau tak ada buka soalan, simpan dulu. Nanti kita tanya. Sabar dulu insyaAllah. Tak payah tanya soalan lagi pun tak apa. Tak lama dah nak habis dah kitab ni. Dah habis kitab ni, esok kita buka satu ruang untuk soalan. Soalan je tanya. Jawapan belum tentulah nak tanya. Tanya je lah soalan. Jawapan belum tentu. Kita selesaikan kita punya perbincangan, baru kita tengok kepada persoalan. Mungkin di dalam perbincangan kita ini terjawab persoalan. Kan? Okey. Kita kena jadi pelajar yang steady sekarang ni. Pelajar yang tenang, sabar, steady, relax, sabar. Gitu. Tenang dulu. Okey, dalam masalah ni, wanita tersebut ada adat 5 hari. Kemudian yang terbaru, yang terkini, dia datang darah 21 hari darah lemah, 6 hari darah kuat. Jumlahnya semua 27 hari. Dalam 27 hari itu, 21 hari darah lemah, 6 hari darah kuat. Dia ada adat 5 hari. So, macam mana? Macam mana dia nak selesaikan masalah ni? Cuba kita tengok keterangan. Tunggu sehingga hari ke-16, maka sehingga hari ke-16, kemudian wajib mandi hadas kerana darah masih keluar dan telah melebihi tempoh maksimal haid 15 hari 15 malam. Nak tak nak, hari ke-16 mesti mandi. Hari ke-16 ada di sini. Mandi. Dah solat, puasa kalau bulan puasa. Bermula hari ke-16 wajib solat, puasa jika Ramadan, halal jima' serta lain-lain ibadah berkait suci, dan qada solat 10 hari. Kenapa qada solat 10 hari? Kerana dia ada adat 5 hari. Jadi daripada 21 hari ini, semua darah lemah 1 hingga 21, semua darah lemah, kita kata merah. Semua darah lemah merah. Bila semua sama sifat, pakai adat. Tak? Sampai hari ke-5, tak? Hukum haid. Pasal adat dia dulu 5 hari. Start pada hari ke-6 sampai hari ke-15. Tak? Ini 16. 17 sampai 21. Darah merah lagi.
6 sampai 15, yang dia tunggu dia tak solat tu, pasal darah hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, lapan, sembilan, 10 masih keluar darah, dia tak solat. Pasal apa dia tak solat? Pasal dalam waktu sah haid, dalam waktu 15 hari 15 malam, maksimum haid, dia tunggulah sampai hari ke-15, darah masih keluar warna merah. Tetap dia tunggu. Pada hari ke-16, darah merah masih keluar. Nak tak nak dia kena mandi. Dia tetap kena solat. Puasa kalau bulan puasa. Pasal apa? Pasal dah keluar daripada tempoh maksimum haid. Jadi nak hukum haid dia berapa hari? Hukum haid dia 5 hari kembali kepada adat. Maka bila hukum haid 5 hari, berapa hari dia kena qada? Yang dia tunggu tadi 15 hari. Hukum 5 hari je haid. Tu yang kena qada 10 hari tu. Qada 10 hari. Darah 5 hari yang pertama, keterangan tengok. Darah 5 hari pertama dikira sebagai haid kerana mengikut adat kebiasaan yang lalu. Darah 16 hari kemudian dikira sebagai istihadah. Darah hitam ni pun masuk dalam istihadah. Pasal apa? Pasal apa masuk dalam istihadah? Darah 16 hari ni kenapa jadi istihadah? Taklah, tengoklah keterangan, baca dulu. Keterangan tak nak baca. Darah 16 hari tu, darah 16 hari daripada 21. Okey. Tengok keterangan. Jangan nampak sini terus buat putusan, nampak sini terus buat putusan. Tengok keterangan. 21 tolak 5 sama dengan berapa? 16. 16 ni daripada 21 ni. 21 darah lemah. Tengok keterangan. Darah 16 hari kemudian dikira sebagai istihadah. 16 hari ni, 16 hari daripada 21 darah lemah. Okey. Keterangan seterusnya muka surat 62. Darah 6 hari terakhir dikira sebagai haid kerana berlaku perubahan sifat dan telah berselang 16 hari darah lemah berterusan menepati syarat tamyiz ketiga. Darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam. Mandi hadas lagi setelah berhenti darah 6 hari hitam terakhir. Tengok keterangan bawah sekali. Jika darah yang keluar itu memenuhi syarat tamyiz dan berbeza daripada adat kebiasaan, maka yang dikira sebagai haid adalah mengikut tamyiz kerana tamyiz lebih kuat daripada adat. Perlu diketahui bahawa adat kebiasaan boleh berubah. Baik. Okey. Jelas tak? Contoh ni saja. Siapa tak faham? Contoh ni saja. Jangan kait soalan baru dulu. Contoh ni saja. Okey. Ni semua darah merah. 21 hari. Ni semua darah hitam. 6 hari. Jumlahnya 27 hari. Adat 5 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dia tunggu. Pasal apa? Kena tepat adat. Dia tak boleh main adat 8 ke 10. Tak boleh. Adat kena tengok yang terakhir. Yang terakhir berapa hari? Asas dulu. Yang terakhir berapa hari? Dia tak boleh main, ada yang 8 hari, ada yang 10 hari. Yang last tu berapa hari? Maksud dia begitu, nah. Okey, baik. Balik pada soalan ni. Adat 5 hari. Keluar darah 21 hari, darah merah, darah lemah.
6 hari darah kuat, kita kata darah hitam. Pada ketika dia sedang keluar darah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dia kena tunggu tak? Kena tunggu. Pasal apa dia kena tunggu? Kerana masih dalam tempoh maksima haid 15 hari 15 malam. Dia tunggu je lah masa tengah darah keluar. Hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, 13, 14, 15 dia tunggu lah. Nasib-nasib dia baik, berhentilah hari ke-15 last, 16 tak ada darah dah. Mandilah dia. Okeylah dia. Jadilah haid dia 15 hari. Tapi tengok-tengok hari ke-16 masih keluar darah merah. 16 ni lah mandi. 16 ni lah mandi. Mandi, solat, puasa semua. Bila dia dah mandi pada hari ke-16, walaupun darah dia masih keluar warna merah, sebab apa? Sebab dah keluar daripada tempoh maksima haid. Bila dia dah mandi, dia dah boleh solat, boleh puasa, macam biasa. Sekarang nak hukum haid dia berapa hari? 15 hari? Tak boleh, kerana bersambung dengan hari ke-16. Tak boleh. Oh, dia ada adat 5 hari. Maka 5 hari yang pertama ini sebagai haid. Bila 5 hari yang pertama sebagai haid, 10 hari yang berbaki tu, dalam 15 hari yang ditunggu tu, istihadah. Daripada hari ke-16 sampai ke-21 darah merah tu nak ukur apa? Istihadah juga. Jadi berapa hari istihadah dia? Berapa hari istihadah dia? 10? 11, 12, 13, 14, 15? 16 hari istihadah. 16 hari istihadah ini dihukum apa? Suci. Selepas 16 hari darah yang dihukum istihadah pada darah merah bertukar kepada darah hitam. Bila bertukar kepada darah hitam ni sah tak nak dihukum sebagai haid? Sah nak dihukum sebagai haid kerana telah melalui suci. Sekurang-kurang suci antara dua haid. Kenapa dihukum sebagai haid baru? Kerana berubah daripada lemah kepada kuat. Habis. Jelas tak? Kalau yang 22, 23, 24, 25, 26, 27 ni, kita katakanlah dia darah lebih lemah, kuning. Boleh tak dihukum sebagai haid? Tak boleh lah pasal dia lebih lemah. Tak boleh pasal dia lebih lemah. Yang boleh dihukum sebagai haid apabila darah lemah bertukar kepada darah kuat. Darah yang lebih kuat daripada dia. Sekarang ni dia merah. Daripada merah bertukar kepada hitam. Apabila dia bertukar kepada hitam, waktu merah ni dihukum istihadah. Waktu istihadah tu ada tak 15 hari? Ada. Sekarang ni 16 hari. Bila 16 hari, dia masuk syarat tamyiz yang ketiga. Darah kuat, darah lemah, tidak kurang 15 hari, 15 malam. Syarat tamyiz kena jaga. Okey. Kesian wanita ni, hanya dapat puasa 6 hari kalau bulan Ramadan. Kena qada banyak. Untunglah wanita ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab Allah bagi dia lebih ganjaran daripada wanita lain. Kalau darah lemah tu 14 hari saja. 14 hari saja. Maknanya start daripada 20 ni darah hitam. Start daripada 20 ni darah hitam. Darah hitam yang pertama ni
istihadah. Pasal nak cukupkan baki suci. Darah hitam yang pertama tu istihadah. Pasal nak cukupkan 15 hari suci. Jelas lah. Habis. Contoh 43. Adat haid terkini. Terakhir. Maaf. Mana sahabat yang tanya tadi? Ummu Hanan. Dapat jawapannya? Ulang balik. Kurang jelas. Alamak. Dah padam lah. Adat tadi 5 hari. 5 hari. Okey. Hari pertama sehingga hari ke-15 dia kena tunggu pasal dalam tempoh maksimum haid. Hari ke-16 masih keluar darah, wajib mandi juga. Mandi. Bila dah mandi wajib solat, wajib puasa anak jika Ramadan. Tapi nak hukum haid dia berapa hari? 15 hari tak boleh. Sehari semalam tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal dia ada adat 5 hari. Maka 5 hari itulah yang menjadi haid bagi dia. 5 hari yang pertama. Bila 5 hari yang pertama saja haid, tentulah 10 hari yang berikutnya itu istihadah. Dan daripada hari ke-16 itu juga istihadah. Nak qada solat 10 hari kerana daripada 15 hari yang dia tunggu dia tak solat tadi tu, tak puasa contohnya tadi tu, kerana darah sedang keluar dalam tempoh maksimum haid. Bila dah dia mandi pada hari ke-16, maka hukum haid dia 5 hari dikembali pada adat. 10 hari dia kena qada. 10 hari ni yang dia qada ni hukum istihadah. Campur lagi istihadah bermula pada hari 16 yang dia mandi tu sampailah habis darah merah dia pada hari ke-21. Jumlah darah yang dihukum istihadah tu berapa hari semuanya tadi? 16 hari. Istihadah. Pada hari ke-22 bermula keluar darah hitam. Daripada darah merah bertukar menjadi darah hitam. Oleh kerana daripada darah lemah bertukar kepada darah kuat dan dia dah dapat 16 hari. 16 hari istihadah tu dihukum suci. Maka dia dikira sebagai orang yang dah ada suci antara 2 haid. Bermula 22 darah kuat itu dihukum sebagai haid yang haid baru. Kawan kita tanya, kalaulah darah merah dia sampai hari ke-19 aja. Start daripada 20, 21 ni darah hitam. 20, 21 ni darah hitam. Maka nak kira apa? Pada hari darah hitam yang pertama dikira istihadah juga. Sebab apa? Sebab nak cukupkan baki suci 15 hari 15 malam.
Lepas tu barulah dihukum haid yang baru. Baik. Dah tu saya dah ulang balik dah. Okey. Kalau haid pertama kali selama 8 hari dah suci. Lepas tu hari ke-16 17 keluar darah merah. Mula. Kira istihadah lah. Kalau belum cukup 15 hari 15 malam sekurang-kurang suci, maka dikira istihadah lah. Cukupkan dulu suci tu. Kalau 22 tu merah juga. Kalau 22 tu merah juga, istihadah juga. 23 ni baru haid baru. Tak ada suara lagi. Allah. Okey. Bukankah dikira istihadah campur yang hitam semua tu Ustaz? Tak, pasal dia berubah sifat. Kemudian dia dah dapat syarat tamyiz, darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam. Okey. Adat kebiasaan boleh ambil darah yang betul-betul. Ya, darah yang betul-betul tu kan dihukum haid juga. Cerita dia hari tu dia keluar darah sehari ada, sehari berhenti. Sehari ada, sehari berhenti. Sampailah 9 hari. Daripada 9 hari tu, betul-betul keluar darahnya 5 hari je. Tapi yang tak keluar darah tu, nakak tu, dihukumkan sebagai haid juga, maka adat dia jadi 9 hari je. Boleh faham? Jelas dulu tak? Jelas tak? Yang tanya-tanya tadi, soalan tadi. Ummu Hanan, darah hitam ni tak dikira istihadah sebab apa? Sebab yang darah merah ni dah dapat sekurang-kurang suci. Jadi syarat tamyiz yang ketiga. Boleh buka pada muka surat 30 kan. Surat apa? Syarat tamyiz 31. Tengok. Bila darah lemah tidak kurang 15 hari 15 malam, kita masuk dalam syarat tamyiz. Di sini darah lemah dia dah. Okey. Dah lebih 15 hari 15 malam. Okey. Jelas dulu Boleh. Ayu Arif. Tadi dia dah berhenti 8 hari. Kalau hari ke-16, 17, 18 keluar juga, darah tu istihadah. Dia tak boleh tak boleh dihukum sebagai haid lagi. Maka dikira suci, tak payah mandi, tak payah apa, solat macam biasa. Okey, dengan kaedah-kaedah solat bagi istihadah lah. Sebab tak cukup lagi tempoh, sekurang-kurang suci. Nurna. Kalau 22 tu merah juga, tetap dikira istihadah. 23 ni lah nanti baru dikira haid. Jelas lah? Okey. Nurul Mirza, adat kebiasaan boleh ambil darah yang betul-betul? Ya, kita dah jawab tadi ya. Kalau keluar darah kuning tu dikira tak datang haid masa yang hari ke-22. Macam mana pula ni ya? Tak faham Sarifah Bahari, kalau keluar darah kuning tu dikira tak datang haid lah. Ya, kalau dikira kalau 22 sampai 27 ni kita katakan kuning, dia tak dikira haid, dia terus sambung istihadah lagi. Pasal apa? Pasal dia daripada lemah makin lemah, tak boleh dikira haid. Sampai 27 darah merah, so istihadah. Ya, sampai 27 darah merah, istihadah lagi. Kalau darah hitam tu 19, maka hilang dah syarat tamyiz yang kedua. Ya. Kalau darah hitam tu, darah hitam tu mula kat 19. Kat sini 19. Syarat tamyiz kedua apa? Darah kuat. Darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam. Yang ni darah lemah tu kurang 15 hari. Kalau dah 19 tu keluar darah hitam.
Jelas dulu. Bukan hilang syarat tamyiz yang kedua. Syarat tamyiz kedua tu darah kuat tidak lebih 15 hari 15 malam. Darah kuat kat sini kok mana pun tak lebih lagi 15 hari 15 malam. Ha. Ha. Kalau 19 ni keluar darah hitam, 19 ni istihadah, 20 ni istihadah lagi. Start 21 ni baru haid. Sebab dia kena cukupkan juga. Ha. Okey. Baik, habis. Contoh ke-43 dah habis. Belum. Contoh 43. Okey, contoh 43. Banyak lagi ke contoh ni? Habis lah. Habis contoh 43 ni kita balik lah. Balik apa? Tidur lah. Okey, last one. Contoh 43. Apa contoh 43 kata? Nak? Ya. Hana Ichigo. Bermula suci dia tu daripada hari yang bermula hukum istihadah dia. Syarat tamyiz tu dia kena faham lah. Syarat tamyiz dia kena tengok yang ulangan lah. Syarat tamyiz. Kalau buka mana-mana kitab pun itulah syarat tamyiz dia. Dia kena faham mafhum dia pun kena faham. Mana bila dia sebut darah kuat tidak kurang 24 jam sehari semalam, darah tu kena lebih daripada 1 hari 1 malam. Bila kata darah kuat tidak lebih 15 hari malam, dia tak boleh darah kuat tidak lebih daripada 15 hari malam, mestilah dia di dalam tempoh tidak melebihi 15 hari malam. Yang tu senang faham. Cuma darah yang ketiga tu, darah lemah tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Bila darah lemah tidak kurang daripada 15 hari malam, mesti darah lemah tu kena lebih 15 hari je. Macam tadi darah lemah tu lebih 15 hari. Tapi kalau lah tadi contoh tadi tu 19 dah keluar darah hitam, darah lemah tu tak lebih 15 hari. Dia masih kurang 15 hari. Bila kata tidak kurang, mana tadi kalau 19 tu keluar darah hitam, mana darah lemah masih kurang. Bila masih kurang tu luput syarat tamyiz yang ketiga tu. Baik, contoh 43. Adat haid terakhir 7 hari. Adat 7 hari. Terkini keluar darah berterusan selama 17 hari. 8 hari darah kuat hitam, 9 hari darah lemah merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Betul? Okey. Baik. Tengok keterangan. Tunggu sehingga hari ke-16, kemudian wajib mandi hadas kerana darah masih keluar dan telah melebihi tempoh maksimal haid 15 hari 15 malam. Bermula hari ke-16 wajib solat, puasa jika Ramadan, halal jima' serta lain-lain ibadah berkait suci dan qada solat 7 hari. Dikira haid selama 8 hari pertama sahaja kerana darah kuat. Darah 9 hari berikutnya dikira sebagai istihadah kerana bertukar kepada darah lemah. Baik. Dia adat 7 hari. Perempuan ni. Tiba-tiba dia keluar darah 8 hari yang pertama hitam. Lepas tu, start hari ke-9 sampai hari ke-17, merah. Apa dia nak buat? Pertama sekali, waktu tengah keluar darah. Waktu sedang keluar darah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tunggulah. Darah hitam ke, darah biru ke, darah hijau ke, tunggulah. Lagi dia kata ada pula darah hijau, ada pula darah biru. Tak ada lah. Nak cerita dia kalau darah keluar daripada hari pertama sampai hari ke-8, tunggu je. Hari ke-9, daripada hitam, jadi merah pula.
Tapi hari ke-9, tunggu lagi. Sebab masih sah. Kerana di dalam tempoh maksimum haid. Hari ke-10 darah merah pula. Tunggu lagi. 11 tunggu lagi. 12 tunggu lagi. 13 tunggu lagi. 14 tunggu lagi. 15 tunggu lagi. Kenapa dia masih tunggu sampai hari ke-15? Hari pertama sampai ke-8 hitam dia dah tunggu dah. Hari ke-9 tunggu lagi walaupun dah tukar darah merah. Sampai ke-15. Kenapa? Kerana dalam tempoh maksimal haid. Okey. Faham? Sebab dalam tempoh maksimal haid, tunggu je lah. Tiba-tiba pada hari ke-16, darah merah masih keluar. Oh, tak nak kena mandi dah. Walaupun masih keluar darah, tapi dah keluar daripada tempoh maksimal haid. Mandi, solat, puasa macam biasa. Okey. Bila dia mandi pada hari ke-16, ketika darah masih keluar pada darah merah, sekarang nak hukum haid dia berapa hari? Dia ni ada adat tak? Ada 7 hari. Maka bolehkah kita ambil haid dia 7 hari? Waktu darah istihadah keluar tu termasuk dalam waktu suci ke Ustaz? Ya, istihadah termasuk dalam waktu suci. Sebab suci tanpa darah hanya 7 hari. Belum cukup 15 hari. Ni soalan yang mana ni? Ayu Arif berkaitan yang mana? Berkaitan dengan soalan ni Tak ada pula Ke soalan dia yang lepas? Ada soalan dia kat atas Ustaz, kalau haid pertama, iyalah. Ya. Dia campur sekali. Dia panggil istihadah baki suci. Istihadah tu mencukupkan baki suci. Kalau sebelum ni suci yang tak ada darah tu memang suci lah. Tapi disebabkan darah datang balik dalam tempoh untuk mencukupkan sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam, maka walau dia keluar darah tu tak dihukum haid. Maka bila tak dihukum haid, dihukum sebagai istihadah. Bila dihukum sebagai istihadah, dia juga suci. Bila dia juga suci, dia menjadi pelengkap kepada mencukupkan baki suci. Jelas tu insya-Allah. Okey. Balik pada sini tadi. Perempuan ni pada hari pertama sampai hari ke-8 darah hitam, dia tunggulah dalam tempoh maksimal haid. Bertukar pada hari ke-9 darah merah, tunggu lagi sampai hari ke-15. Masih dalam tempoh maksimal haid. Tengok-tengok hari ke-16 masih keluar darah merah. Tak boleh tunggu dah lah. Habis dah tempoh maksimal haid. Mandi, solat, puasa. Tapi nak hukum haid berapa hari? Dia ada adat 7 hari. Dia ada adat 7 hari. Maka kita nak hukum haid dia 7 hari yang pertama ke? Kita dah baca dah keterangan tadi kan. Sebelum ni pun kita dah habaq dah. Berapa hari nak hukum haid dia? Kenapa nak hukum haid dia 8 hari? Sebab darah kuat. Sebab dia kenal itu darah kuat. Darah kuat yang dia kenal tu dipanggil tamyiz. Jadi tamyiz lebih kuat daripada adat. Walaupun adat dia dulu 7 hari. Tapi sekarang ni yang keluar dengan yakin dia tengok 8 hari darah kuat, selepas tu bertukar kepada merah. Maka 8 hari dah dihukum sebagai haid. Jadi bila 8 hari sebagai haid, daripada 15 hari tu, berapa hari yang tak hukum sebagai haid? 8 hari haid, 9 hari pula yang tak dihukum haid. Bila dia mandi pada hari ke-16 tu, kita ambil 8 hari darah kuat sebagai haid. Jadi berapa hari yang tak dihukum sebagai haid? 7. Jadi qada solat berapa hari? 7. Pada hari ke-16 ni memang dia dah mandi dah, dia kena solat dah, tak ada qada dah lah. Jadi istihadah dia
Berapa hari semua? 9. Jelas? Habis dah lah untuk malam ni. Kita tak masuk lagi dah tajuk yang seterusnya. Mustahadhah, muqtadah, waru mumaizah, zakirah, li'adatiha, qadran wa waqtan. Oh, yang ni panjang ni kalau nak sebut ni. Tak adalah panjang mana, tetapi tentunya dia akan menjadi perbahasan yang agak menyulitkan. Kan? Jadi kita sambung pada pertemuan akan datang lah. Pasal dia ni dia akan membawa kepada perbincangan yang panjang sikit nanti. Jadi dia akan makan waktu. Jadi kita nak berhenti di muka surat 63, kita akan sambung muka surat 64 lah. 64. Nak. InsyaAllah. Ustaz, kalau darah yang keluar sedetik tu dikira 1 jam ke? Dah kalau kita kata sedetik ya. Pasal kita yang dah jawab soalan kat situ dah tanya kan sedetik. Mana kita tahu dia sedetik. Sedetik mana kira sedetik. Dia tak kira sejam. Ni apa benda ni? Apa yang 9 maaf? Anak nangis. Apa yang 9? Oh, 9 istihadhah. 9 lah bila kita hukum dia haid 8 hari, istihadhah dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tu. Okey. Ustaz, dah ada adat pun tetap kena tunggu 15 hari. Ya, adat boleh berubah. Adat boleh berubah. Jadi kita tak boleh lah kata sampai 7 hari, adat saya 7 hari. Lepas habis 7 hari mandilah. Adat kan boleh berubah. Nama pun adat. Dia boleh berubah. Hari ni, kali ni mungkin 8. Bulan depan boleh jadi 9 pula. Pasal tempoh sah haid tu 15 hari. Nak? Nak? Dia boleh bertambah, dia boleh berkurang adat tu. Okey. Nurul Huda Ramli jelas tak dulu? Kalau kita dah memang pasti darah tu keluar sekejap je, waktu kita contoh, waktu kita kencing tu keluar sikit sedetik. Ni apa tu, mula-mula ni dah suci dah 17-18 hari. Tiba-tiba lepas 17-18 hari suci, waktu kita nak kencing tu ke apa, tengok-tengok, oi, ada keluar setitik warna merah. Bermakna sah tak kalau waktu tu keluar darah untuk dihukum sebagai haid? Sah pasal dia dah ada suci 17-18 hari tadi. Lepas dia keluar setitik, tak ada dah darah. Mana setitik baru. Titik tu kira sedetik ya. Tak boleh kira sejam lagi, tak boleh. Pasal kita yakin. Lepas tu kita pakai pad. Lepas kita pakai pad, saat lagi lepas 2 jam ke sejam ke baru kita pergi tandas. Kita tengok kat pad ada darah. Barulah kita boleh kata sejam lah kurang lebih. Baru boleh. Nur Hazirah. Maaf Ustaz, lari topik nak tanya apa syarat suci yang sebenar. Saya kadang keliru sebab saya ada keputihan, kadang warna kuning cair. Lagi ada warna kuning dikira haid ke walau dah lepas adat. Putih yang macam mana dikira betul-betul suci? Putih yang putih sungguh. Putih yang tidak ada bercampur dengan selain daripada putih. Kalau putih tu pekat, putih lagi. Kalau putih tu cair, putih lagi. Kalau putih tu jernih, putih lagi. Tapi kalau putih tu dia nampak kekuningan, maka dia bukan putih lah, dia panggil kuning. Kuning ni masih sah sebagai darah. Kalau dalam tempoh sah haid, dia hukum sebagai haid. Kalau bukan dalam tempoh sah haid, maka dia kira istihadhah, tak ada apa-apa. Tak payah nak gaduh mandi ke apa. Biar pergi ke dia.
Contohnya macam mana? Contohnya dia keluar dah. Dia keluar dah darah daripada hari pertama sampai hari ke-8. Nak? Itu dah berhenti hari ke-13, tengok ada keluar kuning-kuning. Sah sebagai haid. Nak? Lepas tu dia tunggu-tunggu sat, cek-cek balik, tak ada dah. Mandi lah. Pasal sini dah hukum haid. Ini dalam tempoh maksimum haid lagi. Keluar kuning-kuning sikit, dihukum sebagai haid. Mandi. Lepas tu solat lah, macam biasa. Nak? Solat. Kalau ada puasa kat sini, puasa di sini batal lah. Puasa batal. Solat tak apa, tak payah qada. Puasa yang kat sini kena qada lah. Kita pegang yang muktamadnya gitu, pegang itu. Okey. Lepas tu habis dah, tak apalah. Stop dah. Hari ke 17, lepas tu dia nak bersuci ke dia nampak ada cair kuning-kuning. Cair kuning-kuning ni bukan haid. Pasal bukan haid, bukan pasal dalam tempoh suci. Dah keluar daripada tempoh 15 hari satu. Ni tak ada apa. Jadi kena tahu waktu sah haid dengan waktu sekurang-kurang suci tu. Yang tu dia kena tahu. Kena jelas yang tu Nur Hazirah. Kena ulang kaji. Kalau contoh anda keluar darah macam tadilah, daripada 1 hingga 8 selesai dah, anda pun dah mandi. Bila hari ke-13 anda tengok ada keputihan yang berserta dengan kekuningan, maka dia dihukum sebagai haid. Kerana warna kuning tu masih lagi dikira warna darah dalam mazhab Syafi'i. Maka selepas itu anda mandi. Anda mandi, anda solat macam biasa. Anda dikira adat 13 hari ni. Kalau hari ke-13 tu keluar macam cair kuning. Lepas tu hari ke-14, ke-15 tak ada dah. Okey, habislah daripada hari pertama sampai tempoh maksimum haid tu. Selesai dah. Bermula pada hari ke-16 tu bukan tempoh sah haid lagi. Tapi kalau hari ke-17, ke-18 keluar kekuningan tu, tak ada masalah. Dia bukan hukum haid. Dia istihadah je. Nak basuh, solat macam biasa. Asas dia begitu. Nur Hazirah. Jelas? Ustaz, kalau hitam, merah, coklat pun guna pakai macam ni lah. Macam mana? Hitam, merah, coklat. Sama lah. Merah lagi kuat daripada coklat. Adat ni jangan kita ingat adat ni hari ni kita punya adat 7 sampai bila-bila 7. Jadi di sini tamyiz lebih kuat daripada adat, kerana adat dia walaupun 7 hari tapi 8 hari dah kuat, maka dia dapat adat baru iaitu 8 hari. Macam mana nak kira jam, Ustaz? Kalau darah mai sikit-sikit macam tu. Contoh subuh pagi ni ada sedetik. Lepas tu tak ada. Subuh esok pula tak ada. Tak apa, kira sedetik je lah. Waktu lepas cek sedetik tu memang tak ada dah. Bila tak ada dah, solat je lah. Kira lah, ambil kira sedetik. Setengah ulama kata boleh diambil yang paling kurang seminit. Okey, tak apa. Seminit. Lepas tu, seminit. Dia sebenarnya tak apalah, dia bukan salah dia pun kan. Benda-benda macam ni kadang-kadang tak tulis dalam kitab pun. Hari pertama 1 hari bulan. 1 hari bulan, subuh 6 pagi. Keluar setitik sama dengan sedetik. Boleh diambil juga dengan mana seminit. Macam mana je seminit pun dah tak ingat.
Seminit habis. Lepas tu, betul-betul dia cek balik, tak ada dah. Setitik tu je. Tak apa, tak payah mandi, solat subuh macam biasa. Tapi kena ingatlah, start 6 pagi dia dapat dah seminit. 1 hari bulan. 2 hari bulan. Tapi Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dah tak ada, solat lah. Jangan pula tak payah solat. Tak ada darah, solat. Ada darah, jangan solat. Tu cerita dia. Okey. 2 hari bulan, subuh. 2 hari bulan ni baru dikira hari pertama, pasal subuh 1 hari bulan, 6 pagi, belum 1 hari lagi kan. Masuk 2 hari bulan baru 2 hari, baru sehari. Subuh mana 2 hari bulan, tengok 6 pagi, ada lagi setitik. Kira seminit lagi. Campur lagi seminit. 2 minit. Tak ada masalah. Melainkan selepas daripada 6 pagi ni, dia cek tak ada. Tak ada. Tapi dia tak yakin. Bila tak yakin, dia boleh pakai pad. Dia boleh pakai pad. Dia cek tak ada. Tak ada, dia ambil wuduk, dia solat. Tapi dalam keadaan dia pakai pad. Kok lah tengah solat ni baru nak keluar banyak. Tadi tu dia main bunga-bunga dia baru. Kalau betul-betul lepas solat sekali dia tengok, ada rupanya dekat pad. Tu cerita lain, solat tadi batal tanpa berdosa. Pasal yang yakin dia tadi tak ada. Cuma dia bersedia je pakai pad bila solat. Lepas tu dia tengok ada dekat pad darah. Ada dekat pad darah. Tak apa, dia pun biar terus ya. Sekali Zuhur sekali, baru dia cek. Kalau Zuhur sekali dia cek tengok tak ada. Kira ambil pukul rata, start 6 pagi pakai sampai Zuhur pukul apa? Pukul 2 petang. 6 sampai 2 berapa jam? 6 sampai 2 berapa jam? 8 jam kan? Kira 8 jam dah lah. Dia ringkas macam tu je, dia tak perlulah terlalu detail sangat, tu jadi menyusahkan. Dia tak suruh sampai menyusahkan. Jelas dulu. Putih sama warna dengan kapas yang awak guna untuk cek tu. Maksudnya tiada warna pada kapas. Itu dikira suci. Start hari ke-17 tu, keluar lagi coklat. Jadi istihadah basuh niat wuduk sama kau Ustaz. Ni soalan daripada mana tadi pula? Yang 16-17 tu keluar balik tu. Malena Martin ke macam mana ni? 17 tu keluar coklat. Jadi istihadah. Basuh, niat wuduk sama ke Ustaz? Niat wuduk sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat. Dah. Dia tak sama niat dia. Niat orang istihadah ni dia lain. Nawaitul istibahati solah. Kalau Arab dia gitu. Saya pakai Melayu je. Bila ambil wuduk, sahaja aku berwuduk bagi membolehkan aku solat. Dah. Macam tu je. Ya betul. Kalau dah mandi hari ke-7, hari ke-8 tengok ada sikit keluar. Sama ada dekat panty liner ke, atau dia tak pakai dah panty liner ke pad ke apa, pasal dia dah mandi semalam. Semata-mata pakai seluar dalam je. Minta maaf lah saya cakap terang je. Bukan niat untuk nak bercakap kotor, tidak. Kita cakap terang atas jalan normal. Kalau dia mandi hari ke-7, maka dia yakinlah, aku dah suci dah ni. Dia pun dah solat apa semua. Dia pun tak pakai pad dah, pakai seluar dalam saja. Tiba-tiba hari ke-8 tu, dia dapati dekat seluar dalam dia ada coklat-coklat. Bila ada coklat-coklat, yang ni dia kena check untuk confirmkan balik. Bila dia check dengan cotton bud, tak ada dah kat cotton bud. Tak ada kat cotton bud, tapi ada dekat seluar dalam. Mana ada lah keluar sekejap tadi. Bila keluar sekejap tadi tu, dia kena mandi balik ya. Mandi balik solat Zuhur macam biasa. Tapi kalau dia check pun masih ada juga di cotton bud. Di seluar dalam pun ada, di cotton bud pun ada. Maka dia tak payah solat Zuhur lagi. Lagi asar lagi baru check pula. Tak, kalau wanita yang dia makan pil untuk menahan haid sebab mengerjakan umrah. Kemudian kalau darah
selepas berhenti pil tu berlanjutan, sama ada 15 atau 16 hari tu bersambung atau tak bersambung, kita kena ikut kaedah fik juga kan. Walaupun wanita itu boleh mengawal darah dengan sebab makan pil. Makan pil ni tak ada masalah selagi mana tak memudaratkan. Sah dia nak tahan darah dengan menggunakan ubat. Tak? Tapi soalan ni saya tak apa nak faham. Dia makan pil untuk tahan haid sebab kerjakan umrah. Kemudian kalau darah lepas berhenti pil, lepas dia tak makan ubat dah. Tak? Keluar pula darah berterusan. Dia ikut kaedah balik. Betul lah tu. Kalau dia nak berhentikan darah balik dengan pakai ubat, boleh balik. Dia tak mau terus duduk lama-lama dalam istihadah. Dia pun pergi hospital, pergi klinik, jumpa doktor, saya nak makan pil yang boleh berhentikan darah saya. Doktor cek, doktor kata, boleh lah. Ubat ni pun tak kuat sangat dengan awak ni tak ada masalah apa. Doktor kata okey, bolehlah ambil ubat. Baik. Jelas boleh lah no. Boleh lah kot, cukup lah kita no. Saya pun tak apa segak ni. Tapi boleh lah tu no. InsyaAllah sikit-sikit lah. Dapatlah sikit kita kongsi kita. Boleh lah. Baik. Tak apalah, siapa yang ada urusan pun nak keluar je, tak ada masalah. Yang lain terima kasih banyak-banyak, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi yang mana yang berhajat untuk nak sertai daurah kita pada hujung bulan nanti, 30 dan 31 hari bulan, daurah Tauhid berkaitan dengan hukum akal, masih lagi dibuka untuk pendaftaran dan pembelian kitab RM8, daftar join daurah RM10. Bolehlah, masih ada masa lagi insyaAllah kan. Itu sajalah. Yang mana kuliah-kuliah tajwid ke, yang mana kuliah maghrib yang tengok tak ada live pun, minta maaf banyak-banyak lah. Cuma kuliah hari Sabtu je. Kuliah hari Sabtu tu saya gagahkan juga pasal dia kuliah Tauhid kitab Durus Samin tu. Di kitab tu kita atas sikit. Jadi kalau tak ada apa-apa hai, saya cuba jugalah. Yang tu jarang sikit saya nak tinggal. Pasal apa? Kalau tinggal nanti jadi susah. Lama-lama tinggal Tauhid tu jadi payah. Nanti macam mana nak daftar, nanti admin tolong hebahkan semula, admin tolong daftar daurah Tauhid tu. Pengajian kelas tambahan untuk kitab Penawar Bagi Hati bagi peserta yang mengikuti daurah 20 sifat hati pun tertangguh juga kan. Saya pun satu ialah tak apa larat, yang keduanya masa pun tak apa nak ada untuk nak dibahagikan kepada kelas tambahan. Jadi nama pun kelas tambahan, saya harap peserta-peserta yang ada di grup daurah 20 sifat hati tu dapat sabar lah. Pasal kita kitab penawar tu kita pun sedia maklum ya sebagai tambahan kepada peserta. InsyaAllah saya akan cuba juga, kita akan cuba selesaikan juga insyaAllah dengan susah hati, memakan masa sikit. Admin nanti tolong bukan ingatlah, Rima ni masuk balik betul iklan bagi daurah Tauhid tu. Saya pun tengah persiapkan lagi, ada lagi 2 kitab. Tengah usahakan menyiapkan 2 kitab lagi. Itu ada satu lagi kitab yang agak besar juga, yang guru nak minta saya tolong bekerjasama dengan beliau. Sedang dalam proses juga. Jadi banyak mungkin tu kot otak penat sikit. Baiklah, cukuplah qadar tu dulu insya-Allah.
Mudah-mudahan kita semua sentiasa dalam rahmat Allah dan ridha Allah. Terus diberikan kebaikan, rahmat dan keridhaan Allah. InsyaAllah. Jadi kalau apa-apa kitab yang saya dah siap nanti yang dah sedia untuk dipublish, saya bagi tahulah. Kalau ada rezeki bolehlah beli-beli, buat support-support, itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak. Qadar tu dulu untuk kali ini. Salah silap saya mohon maaf. Hargailah nikmat Islam dan iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.